Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Ucapkan kepada semua pelajar. Cikgu harap anda semua berada dalam keadaan sihat, sejahtera hendaknya. Baiklah, pada hari ini kita akan teruskan perbincangan berkenaan dengan tajuk ataupun topik besar, iaitu daya dan gerakan dua. Minggu lepas kita telah bincang sedikit berkaitan dengan daya ataupun keseimbangan daya. Jadi hari ini kita akan pergi lebih lanjut berkenaan dengan daya paduan. Saya harap semua sudah ada buku teks dan boleh rujuk pada muka surat yang Yang keempat berkaitan dengan menentukan daya paduan. Tercatat di sini, daya paduan merupakan hasil tambah vektor bagi daya-daya yang bertindak pada satu titik. Bagaimanakah daya paduan dapat ditentukan bagi dua daya yang bertindak ke atas satu titik? Ini yang kita akan siasat pada hari ini. Minggu lepas kita telah siasat juga daya paduan. Daya paduan, kalau kita tengok gambar rajah yang di atas ini, saya telah diberikan situasi, ada 3 situasi. 3 situasi yang telah kita bincangkan pada minggu lepas. Jadi hari ini kita akan pergi lebih lanjut lagi berkenaan dengan daya paduan. Sebenarnya ini adalah aktiviti dan anda semua boleh imbas, boleh imbas QR code yang ada di sini untuk memuat turun aktiviti. Sebaik sahaja kelas ini selesai, saya mohon kepada semua murid ataupun semua pelajar agar memuat turun, memuat turun latihan yang melibatkan daya paduan ini. Baik, jadi sebelum kita melangkah lebih lanjut untuk menyelesaikan menentukan daya paduan, jadi ada lebih baik kita tengok dulu aktiviti 1.2. Menentukan daya paduan yang terhasil apabila dua daya bertindak pada satu objek dalam satu satah. Dalam satu satah. Arahan jalankan aktiviti ini dalam bentuk think, pair, share. Maksudnya ini dijalankan secara berpasangan sebenarnya. Tapi kena buat seorang-seorang lah sekarang. Yang kedua, perhatikan 4 situasi yang melibatkan dua daya yang bertindak ke atas suatu titik. Yang ketiga, teliti kaedah yang dicadangkan dan contoh perhitungan. Yang keempat, imbas kod QR dalam barang kerja, hitung daya paduan bagi setiap situasi. Di sini dia akan bagi contoh bagaimana untuk kita mengetahui daya paduan dalam 4 situasi yang akan kita bincangkan dengan lebih lanjut. Situasi yang pertama. Dua daya bertindak ke atas satu objek pada arah yang sama. Yang ini biasa kita jumpa. Pada sukatan yang sebelum ini pun kita sudah nampak contoh-contoh ini. Kaedah dan contoh perhitungan ini sebenarnya lebih mudah sebenarnya. Sebab kedua-dua daya ini pada satah yang sama ataupun selari, dalam keadaan selari. Magnitude daya paduan sama dengan hasil tambah dua daya. Kalau kita tengok di sini, 6 Newton dan 8 Newton. Arahnya ke kanan. Ke kanan. Jadi arah daya paduan sama dengan arah bagi dua daya ini. 6 Newton pun ke kanan, 8 Newton pun ke kanan. Daya paduan dinyatakan dengan memberikan magnitude dan juga arah. Ini adalah kuantiti vektor. Ingat semula ini adalah kuantiti vektor. Andaikan daya ke kanan adalah positif. Andaikan. Kalau kamu tak suka ke kanan ni positif, letaklah negatif. Tapi ini adalah kebiasaan. Ke kanan
positif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Baik, magnitud daya paduan. Jadi kita jumlahkan 6 tambah 8, dia akan menghasilkan 14 Newton. Okey, ini adalah magnitudnya. Ini magnitude. Okey. Dan arah daya paduan adalah ke kanan. Jadi daya paduan adalah F sama dengan 14 Newton ke kanan. Ini sekali lagi, ini adalah kuantiti vektor. Okey. Baik, itu kes yang pertama apabila daya bertindak pada satah yang sama dan berselari ataupun selari. Okey, selari. Okey, untuk situasi yang kedua, dua daya bertindak ke atas satu objek pada arah yang bertentangan. Ini masih lagi daya bertindak pada satah yang sama dan pada secara selari. Tetapi dalam kes yang kedua ini, dua daya ini bertindak pada arah yang bertentangan. Baik, kita siasat dulu. Tengok. Ini 8 Newton ini ke kiri. Okey. Ke kiri ini kita ambil sebagai negatif. Manakala ke kanan, okey, kita akan ambil sebagai positif. Okey. Baik. Di sini positif 6 lah. Okey, kita tengok dulu sini. Okey, satu roman ini. Magnitud daya paduan diperoleh daripada hasil tambah vektor dua daya. Okey, yang kedua, arah daya paduan sama dengan arah daya dengan magnitud yang lebih besar. Okey. Daya paduan dinyatakan dengan memberikan magnitud dan juga arah. Maksudnya sama juga dengan kes yang pertama tadi. Okey, cara pengiraannya, andaikan daya ke kanan adalah positif. Okey, ini kebiasaan. Daya ke kanan adalah positif. Okey, jadi daya ke kiri ini negatif. Ini akan menjadi negatif 8 Newton. Ini akan jadi positif 6 Newton. Apabila kita jumlahkan, kita akan dapat negatif 2 Newton. Negatif ini maksudnya, okey, 2 ini adalah magnitud. Negatif ini adalah arahnya ke kiri. Jadi, ditulis sebagai daya sama dengan 2 Newton ke kiri ataupun F daya sama dengan negatif 2 Newton. Okey, kalau sudah ada tanda negatif, tidak perlu lagi tulis ke kiri. Dimaklumi ataupun difahami. Negatif ini maksudnya arah yang ke kiri ataupun arah yang bertentangan. Okey. Seterusnya, untuk kes yang ketiga pada muka surat 5. Dua daya bertindak ke atas satu objek pada arah yang berserenjang antara satu sama lain. Okey, berserenjang. Okey. Contoh 3 ataupun situasi 3. Kaedah dan contoh penghitungan. Andaikan dua daya sebagai sisi bagi sebuah segi 4 tepat. Okey, ini maksudnya berserenjang ini 90 darjah. Okey, ke atas 6 Newton. Okey, ke kanan 8 Newton. Baik, ini adalah langkah-langkah untuk mengira apakah nilai ataupun magnitud serta arah bagi daya paduan. Okey, yang pertama, lengkapkan gambar rajah segi 4 dengan sisi terdiri daripada dua daya yang saling berserenjang. Okey, salin balik ini. Ini salin semula. Okey, ini yang nombor 1 ini. Okey. Salin balik. Okey. Yang kedua, lukis perpenjuru segi 4 tepat yang mewakili daya paduan F bagi dua daya tersebut. Okey. Kita akan tengok yang dua roman ini. Okey. Dua roman ini. Okey, mula-mula kita buat garisan putus-putus ini 90 darjah. Okey. Dan sambung garisan yang kedua ini 90 darjah juga. Pastikan ini tegak 90 darjah, ini pun tegak, ini pun tegak juga. Okey. Baik, yang ketiga, hitung panjang perpenjuru menggunakan teorem Pythagoras. Okey, teorem Pythagoras kita akan dapat panjang
bagi anak panah ini yang berwarna orange ini. Okey, kita menggunakan teorem Pythagoras. Dan yang keempat, hitung sudut antara perpenjuru dengan satu sisi segi empat tepat tersebut. Okey. Baik. Kalau nak hitung sudut perpenjuru, okey, sama ada kita guna tangent, theta, sin, theta ataupun cos, theta. Tapi yang selalu digunakan adalah sin dan juga cos. Tangent ni jarang-jarang kita guna dalam pengiraan daya paduan ataupun sudut daya paduan. Okey, yang ketiga ini, maksudnya ini adalah ini menggunakan teorem, teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras. Kita akan dapat 10 Newton. Okey, bagaimana pula kita nak cari sudut? Nak cari sudut. Terlepas pula ini. Kita sama ada guna tangent pun boleh, guna cos pun boleh. Boleh sahaja. Jawapan dia tetap sama. Ini sudah dapat 10. Ini jadi 10. Kalau nak guna sin, theta sama dengan 6/10. Kalau kita nak guna cos, theta sama dengan 8/10. Cuma sebenarnya kedua-dua ini sama saja jawapan dia. Dia akan dapat, ini pun akan dapat 36.9 darjah. Ini pun dapat 36.9 darjah. Kalau tak percaya tekan kalkulator lah. Jadi sama saja jawapan dia. Sama ada guna sin, cos ataupun tangent, terpulang kepada anda dan bergantung juga kepada maklumat yang diperolehi. Jadi yang keempat ni sudah kita dapat sudut dia. Baik. Kita teruskan saja ke situasi yang keempat. Dua daya bertindak ke atas satu objek pada arah yang tidak berserenjang antara satu sama lain. Maksudnya, daya satu dengan daya dua ini bukan tepat 90 darjah. Dan kaedah dan contoh rajah berskala ditunjukkan dalam ini. Baik. Di sini ada dua kaedah yang biasa digunakan sekiranya berlaku situasi seperti ini. Kita tengok kaedah yang pertama. Kaedah segitiga daya. Cara yang pertama, pilih skala yang sesuai untuk melukis garis yang mewakili magnitud daya. Jadi ini kamu kena guna pembaris. Guna pembaris. Dengan menggunakan pembaris dan jangka sudut, lukis daya F1 dan F2 mengikut tertib untuk membentuk dua sisi sebuah segitiga. Kita tengok gambar rajah di bawah ini. Kita tengok gambar rajah di bawah ini untuk kaedah yang pertama ni. Cuma mungkin kamu heran kenapa F2 ni bergerak ataupun berada di sebelah kanan, padahal ini berada pada sebelah kiri. Jawapan dia mudah sahaja. F2 ini, kalau kita boleh lukis semula di sini. Ni F1, ni F2. Sebenarnya F1 ini kita boleh gerakkan dia pada 3 lagi posisi sebenarnya. Syaratnya mesti selari dengan yang asal. Ini yang asal, ini asal. Jadi kita kena buat begini. Ini F1. Ini pun boleh jadi F1. Di bawah ini pun boleh jadi
F1. Okey? Dengan syarat, okey, dengan baik-baik, dengan syarat F1 yang ini selari dengan F1 yang biru ini. F1 yang di bawah ini pun juga mesti selari dengan F1 yang di atas. F1 yang di bawah ini, yang ketiga ini pun mesti selari dengan F1 yang di atas. Okey, demikian jugalah dengan F2 ini. F2 ini kita boleh, okey, ubah-ubah kedudukannya. Okey. Cuma sama juga syaratnya dengan F1. F2 anda boleh buat begini. Ini F2. Mana lagi? Ini F2. Di sini pun boleh jadi F2. Di sini pun dia boleh jadi F2. Ini pun boleh jadi F2. Okey? Dengan syarat dia selari dan sama panjang. Okey, sama panjang. Kalau garisan ini kalau F1 ini 4 cm, maksudnya yang berwarna hijau ni kamu kena ukur juga 4 cm. Sama juga halnya dengan F2 tadi. Terlupa pula. Yang F2 ni pun sama. Sekiranya F2 ini 5 cm, jadi yang berwarna orange ni pun 5 cm dan selari dengan F1 yang berwarna biru ini. Okey? Jangan risau pada kedudukan dia. Okey? Kalau kita boleh lukis di sini, okey, ini boleh jadi F2. Okey, di sini pun boleh jadi F2. Ini pun boleh jadi F2. Okey? F1 dan seterusnya. Okey, ada di gambar rajah sebelah ini. Okey? Itu adalah kaedah yang pertama untuk menentukan, okey, macam mana kita nak buat, okey, kita nak buat segitiga daya. Cuma itu adalah susunan. Langkah seterusnya, okey, yang ketiga ini. Okey. Lengkapkan segitiga. Okey. Sisi ketiga mewakili daya F, iaitu daya paduan. Okey, dia jelaskan di sini. Ini sebenarnya adalah daya, ini adalah daya paduan sebenarnya. Okey, daya paduan. Okey, yang ini adalah daya paduan. Okey, daya paduan asal pada F1 dan F2. Baik. Okey, ini selalu yang belum selesai lagi. Okey, ukur panjang F dan hitung magnitud daya paduan menggunakan skala yang dipilih. Okey, mungkin ada yang tanya-tanya, cikgu macam mana nak tahu skala? Skala ini bergantung pada kita sebenarnya ataupun bergantung kepada soalan. Katakan untuk F1 ini kamu ambil pembaris, kamu ukur di sini, maksudnya 1, 2, 3, 4 cm. Okey. Okey, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cm. Contohnya ini 8 cm, ini 4 cm. Okey. Jadi kalau kamu kira di sini mungkin jadi 10 cm kah, 12 cm kah, itu terpulang bergantung kepada ukuran yang daya F1 dan F2. Okey. Cuma soalannya sekarang ini bagaimana nak sambung ni? Kenapa perlu dipindah? Okey, dia ada satu nyanyian lah, bukan nyanyian juga sebenarnya. Ini cara nak ingat. Okey, cara nak ingat. Okey. Okey, cara nak ingat saya akan ajar tips ini. Okey. Tips ini sangat mudah diingat. Okey. Baik, kita tengok dulu F1. Okey. Kalau kita tengok anak panah ini dia ada ekor. Ini ekor. Ekor di ujung ini. Okey, ekor. Di sini dia ada kepala. Okey, dia ada kepala. Okey, kita ambil ini ekor pertama. Okey, ekor 1. Kepala 1. Okey, manakala yang ini ekor 2. Okey, ini kepala 2. Baik. Cara nak sambung dia, ekor 1 to the last kepala ataupun the second kepala di sini. Okey. Ekor
1 ke ekor 2. Itu dia. Jadi ekor 1 ke ekor 2. Jadi anak panah dia 1 ke 2. Jadi anak panah dia begini. Ke sana. Okey, 1 ke 2. Ekor 1 ke ekor ekor 1 ke kepala 2. Ni salah ni ya. Kepala 2. Kan ekor kepala 2. Kepala. Okey, kalau dulu dipanggil sebagai first ekor to the last kepala dia panggil. Ni first ekor to the last kepala. Okey, ni first kepala, first ekor, first kepala, last ekor, last kepala. First ekor to the last kepala. Begitu. Dia punya ada macam ada syair-syair lah begitu. Okey. First ekor to the last kepala. Kalau tidak begitu, kamu kena susun supaya ekor dan kepala, first ekor dan last kepala itu boleh kamu sambung. Okey. Seterusnya, okey, ukur sudut theta. Okey, ukur sudut theta. Ini guna trigonometri lah. Okey, ada rumus trigonometri dia. Okey, selesai untuk kaedah segitiga. Okey, baik. Seterusnya, kita akan tengok pula kaedah segi empat selari. Okey. Segi empat selari. Okey, untuk segi empat selari, langkah yang pertama ni pun sama dengan langkah yang pertama bagi kaedah yang pertama. Okey, pilih skala yang sesuai untuk melukis garis yang mewakili magnitud daya. Okey. Masih lagi menggunakan pembaris. Okey, katakan diberikan daya, contohnya F2 ini katakan 8 Newton. F1 ini katakan 10 Newton. Ini kalau kita ambil nisbah 1 cm kepada 1 Newton. Maksudnya panjang ini berapa? Maksudnya ini 8 Newton. Okey, 8 Newton. 8 cm. Okey, yang ini sama dengan 10 cm. Okey. Begitulah cerita dia. Okey. Baik. Okey, nombor 2. Dengan menggunakan pembaris dan jangka sudut, lukiskan daya F1 dan F2 dari satu titik untuk membentuk dua sisi bersebelahan bagi membentuk dua titik bersebelahan bagi segi 4 selari. Okey. Okey, dengan menggunakan jangka lukis. Ini sudah. Okey, lengkapkan segi 4 selari, lukiskan perpenjuru. Okey. Mana ni tadi? Okey, perpenjuru. Okey, menggunakan jangka lukis, lengkapkan segi 4 selari, lukiskan perpenjuru dari titik tindakan daya. Perpenjuru itu mewakili daya paduan F. Okey. Jadi maksudnya mudah sahaja. Ini pun kamu kena buat selari. Contohnya F1 ni berapa cm tadi? Ni 10 cm. Ini 10 cm. 10 cm. Yang atas ini pun 10 cm. Ini berapa tadi? 8 cm. Yang ini pun 8 cm. Okey, kamu buat saja, tarik begini. Okey, ini pun tarik ke atas. Yang penting F2 ini, F2 2 prime ini, F1 prime ini sama panjang. F1 dengan F1 prime sama panjang, F2 dengan F2 prime sama panjang. Jadi kamu tarik saja daripada ujung ke ujung ini, daripada sini ke sini. Okey. Sebenarnya tidaklah terlampau susah. Okey, boleh sahaja. Okey, untuk kita menentukan daya paduan. Okey. Jadi ukur panjang perpenjuru dan hitung magnitud daya paduan menggunakan skala yang dipilih. Katakan ini skala kamu ukur berapa? Contoh ini adalah 12 cm. Maksudnya kalau kamu ukur guna pembaris 12 cm, ini bersama dengan 12 Newton. Maksudnya daya paduannya F-nya adalah 12 Newton. Okey. Jadi ukur sudut, ini boleh guna protektor. Okey, kalau betul kamu punya sudut ini ataupun kamu punya cara melukis ini, maksudnya betul lah sudut yang kamu ambil. Okey. Saya fikir agak jelas juga.
untuk kamu boleh faham. Okey. Jadi saya fikir itu saja untuk penerangan berkenaan dengan bagaimana untuk menentukan daya paduan. Okey, jadi sebelum saya akhiri, kita tengok semula apa yang kita pelajari pada hari ini, iaitu kaedah menentukan daya paduan menggunakan dua kaedah. Yang pertama sekali adalah kaedah segitiga daya dan yang kedua adalah kaedah segi empat selari daya. Okay, sebelum berakhir untuk sesi pada pagi ini, saya harap kamu scan QR code yang ada, yang diberikan tadi. Ini QR code yang pertama, aktiviti 1.2. Okay, lembaran kerja dan juga lembaran kerja ataupun video segitiga daya. Ini imbas saja untuk tengok dia punya ni lah, ini bukan latihan. Maafkan saya, ini bukan latihan, ini adalah video sahaja. Okay, jadi tugasan kamu pada minggu ini, dan saya minta kamu hantar selewat-lewatnya pada hari Jumaat. Okay. Hari Jumaat, berapa hari bulan hari Jumaat? 12 hari bulan 2. Okay, 20, 21. Okay, pada atau sebelum. Okay, 12 bulan 2 ini Jumaat. Okay, saya fikir itu saja untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Okay. Kalau ada apa-apa persoalan dan pertanyaan, boleh kemukakan di grup Telegram. Okay. Okay, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.